Okey, kita continue soalan seterusnya, soalan nombor 26. Rajah 3 menunjukkan pemerhatian bagi dua ujian kimia untuk mengenal pasti sejenis cation dalam larutan. So, dia kata tambah natrium hidroksida berlebihan mendatangkan biru Cu2+ lah. Okey. Larutan amonia ditambah berlebihan ke dalam larutan. So, tak ada pemerhatian. Apakah yang dapat diperhatikan? So, kalau kita tengok kita tengok Cu2+ di sini, maka untuk amonia kita akan dapatilah mendakan biru larut dan membentuk larutan biru 2. Betul ke tak dah? Mendakan biru, larutan biru 2 terbentuk. Soalan seterusnya, antara pasangan unsur berikut yang manakah betul untuk jenis aloynya? So utama gangsa sternum salah lah. Kalau gangsa utamanya adalah kuprum. Kuprum dengan zinc loyan, betul? Loyan kuprum dengan zinc. Betul. Zinc dengan ferrum pewter tak? Pewter dia kena ada ada sternum. So keluli bukan sternum. Keluli ni adalah besi dengan karbon. So jawapannya adalah B. So selesai. Kita pergi kepada soalan nombor 28. Rajah 11 menunjukkan tindak balas antara kulit telur dengan asid ethanoik glacier. Asid ethanoik glacier ni dia tak ada air ni. Tak ada air. So bila tak ada air, tengok air kapur ni, ada tak gelembung gas terbebas? Tak ada gelembung gas. Kenapa tak ada? Sebab dia tidak bertindak balas. Sebab apa tidak bertindak balas? Sebab tak ada air. Gitu. Tiada perubahan diperhatikan. Apakah yang perlu dilakukan untuk mengeluarkan air kapur? Campur air lah. Campur air barulah asid ethanoik tu menunjukkan sifat asid. So tambah air je. So nombor 29, maklumat berikut menunjukkan kesan suatu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So zarah mempunyai tenaga kinetik yang tinggi. Frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah. Frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Bila kita kata mempunyai tenaga kinetik yang tinggi, dia mesti nak cerita kita pasal suhu lah. Suhu bertambah lah. Kalau kita tengok mana suhu bertambah, ni. Sebab dia kata tenaga kinetik tinggi. Jadi pelanggarannya mestilah bertambah. Jadi bila suhu tinggi, barulah tenaga kinetik zarah-zarah tu tinggi. Nombor 30 kadar penguraian larutan hidrogen peroksida boleh ditingkatkan dengan menambahkan sedikit mangan 4 oksida sebagai mangkin. So antara berikut yang manakah adalah peranan yang dimainkan oleh mangkin dalam meningkatkan kadar penguraian? So mangkin ni dia buat apa? Dia menyediakan laluan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi banyak zat-zat mencapai tenaga pengaktifan. Rajah 31 menunjukkan struktur pen 1 ina. So antara berikut yang manakah merupakan isomer? Bila nak tahu isomer, kita bila dulu ni. Berapa C? 1, 2, 3, 4, 5. C5. H berapa? 2, 4, 6, 8, 10. H10. Itu formula struktur dia. Formula molekul dia. So kalau kita tengok C5 H10. 1, 2, 3, 4, 5. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul? Tapi nama dia betul ke tidak? 1, 2, 3, 4, 5 bukan pen kan? Betul dah pen. So kalau kita bila 1, 2, di sini bukan 3, di sini kena 2. Pen 2 ina. Yang ni pula kalau kita bila 1, 2, 3, 4, 5 pen juga. Ikatan double duduk karbon nombor berapa? Karbon nombor 2. Betul? Betul? Yang ketiga, kalau kita tengok ikatan double duduk sini, boleh pilih sini lah. 1, 2, 3, 4 ni tak duduk di di kumpulan yang ni tak termasuk rantai panjang, duduk di kumpulan alkil. So kat sini kalau C 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 book lah. Ikatan double duduk karbon nombor 2 ina, bukan ana, ina.
Ni salah dekat ina sebab dia ada ikatan dubek, bukan ina, bukan ana, ina jawapannya. So di sini hok betulnya adalah B. Soalan seterusnya, okey. Ni kalau kita tengok 1 2 3 4. Jadi ni ikatan apa tu duduk di kapal nombor 2, okey. So 2 metil but, okey, 2 ina. 2 metil but 2 ina, 2 metil but 2 ina. Okey. Jadi C ada berapa C ni? C ada 4 campur 1 5 juga. Tapi nama dia 2 metil but 2 ina. Sorry, bukan 2 ina, 1 ina. Okey, 1 ina ni kan. Sebab 1 sini, 1 ina. Jadi sini dia kata isomer bagi pen 1 ina, pen 2 ina, pen 2 ina. Okey. Jadi nama dia 2 metil but. Ni salah nama lah. So that's why lah D tu salah. Rajah 13 menunjukkan 2 eksperimen untuk mengkaji kesan logam X dan Y terhadap pengaratan besi. So kalau kita tengok letak besi dengan logam X tiada perubahan, maknanya besi tak karat. Ni pula bila kita besi dengan logam Y, maknanya besi berkarat. Besi berkarat. Apa ni tak karat? Sebab X ni boleh protect besi. Sebab X ni duduk atas Fe. Tapi kalau Y ni duduk bawah Fe, Y tak boleh nak selamatkan Fe. Sebab tu kita akan dapati besi berkarat. So dia kata kat sini susun SY dan besi mengikut urutan pertambahan kecenderungan untuk melepaskan elektron. Jadi kecenderungan untuk melepaskan elektron pertambahan pada bawah naik ke atas lah. Sebab X paling cenderung untuk melepaskan elektron antara Fe dengan Y. Sebab itulah kalau kita tengok kat sini tiada perubahan. Paku besi tak berkarat. Paku besi ni kalau dia nak berkarat, mesti Fe ni kena lepas elektron lah, barulah paku besi ni berkarat. Jadi nak Fe lepas elektron, mestilah Fe itu adalah logam yang reaktif. Tapi sekarang ni tak berlaku macam tu untuk eksperimen 1, maknanya X itu lebih reaktif. Jadi kalau kita nak susun Y besi dan juga X. Soalan seterusnya, persamaan berikut menunjukkan tindak balas penguraian plumbum 2 nitrat apabila dipanaskan. So dia bagi apabila 1 mol. Kalau katakanlah ratio kata 2:4:1, dia bagi kat sini plumbum 2 nitrat 0.1. Bila 0.1 plumbum 2 nitrat, maka sini 0.1 juga. Sini 0.2. Ni 0.05. Dari segi bilangan mol lah. Jadi kita boleh cari. Kita boleh cari jisim PbO. Plumbum 2 oksida. Kalau kita cari jisim plumbum 2 oksida sama dengan 0.1 kalilah dengan 223. Sebab dia bagi tu sama dengan 22.3 gram. Juga kita boleh cari ni. Kita boleh cari jisim ke apa dia? Isi padu. Kalau kita nak cari isi padu NO2, dia dapat dia bilangan mol. So 0.2 kalilah dengan 24. So dapat sama dengan 4.8 lah. 4.8 desimeter padu. Desimeter padu ni. So bila kita convert kepada sentimeter padu, kita akan dapat 4800 sentimeter padu. Selesai. Lepas tu katakanlah kalau dia suruh cari isi padu gas oksigen. Isi padu gas oksigen sama 0.05. Darablah dengan isi padu dia adalah 24. So darab gini akan dapat berapa? Dapat berapa tu? Kali dengan 24 ni. 24 ni. So akan dapat 1.2 desimeter padu. So kita tengok soalan dia tanya apa. Soalan tanya kat sini dia kata, dia kata kau dia
Okey, dia kata antara berikut yang manakah benar apabila 0.1 mol. So yang pertama dia kata dia kata 44 gram pelambung beroksida terbentuk. Betul ke? Pelambung beroksida 44 salah, 22.3 saja. Okey, yang kedua dia kata ni salah lah. Okey, yang kedua dia kata kat sini dia kata okey, gas nitrogen dioksida 4800. Gas nitrogen dioksida 4800. Betul ke? Betul. Kita kira dah 48.00. So betul lah yang ni. Betul lah. Yang ni betul. Kalau dia kata gas oksigen terbebas berapa, kita kira dah kan gas oksigen yang terbebas mana? Ke atas ni kan ni. Ni 1.2 desimeter padu. Yang terbebas adalah 1.2 desimeter padu gas oksigen. Gas apa tu? Oksigen. Jadi salah. Okey, pelambung dioksida pun salah. So jawapannya adalah okey, B. Nombor 34. Okey, so kita berhenti setakat ni. Cikgu akan